tapi apa yang terpanggil untuk Iman untuk stay sampai sekarang ni? Boleh kongsi sikit Iman? Oh, okay, Alhamdulillah. Terima kasih Mak Su. Terima kasih Ustaz Aman. Macam saya start waktu student lagi lah. Waktu tu umur 22-23 tahun macam tu lah. Jadi apa yang saya nampak waktu tu memang Herbalife boleh bagi opportunity dari segi kewangan, masa dan juga kesihatan lah. Bagi saya nak dapat duit tu kat mana-mana mungkin boleh lah dapat kan. Tapi bagi saya untuk saya dapat ketiga-tiga ni, saya nampak Herbalife boleh offer tu lah kat saya. Jadi waktu kita masih belajar lagi, saya start nampak dekat event apa semua kan. Jadi saya pun decide lah, okay, ni boleh jadikan career untuk kami lah. Itulah, so boleh dapat kewangan, kesihatan dan juga masa tu. Itu sajalah. Terima kasih. Kan, luar biasa kan. So daripada muda stay sampai sekarang dah lebih 10 tahun ni Iman ni? Ya, lebih 10 tahun lah. Lebih 10 tahun, bukan lebih 10 hari tau. So 10 tahun tu macam-macam pengalaman Masya Allah. Semuanya manis-manis je. Tak ada yang tawar, luar biasa kan. So kalau ada dekat sini yang terpanggil, terfikir kan macam Coach Iman dengan Coach Yana ni hebat dalam YouTube channel. Jadi macam kami ni yang baru nak belajar ni, apa yang patut kami buat Coach Iman? Apa tu yang bagi saya lah, yang penting konsistensi tu lah. Yang selagi mana kita tak give up kan. Contohnya macam sebagai contoh YouTube channel tu lah yang kami buat tu, memang 8 bulan pertama tu memang tak ada result sangat pun, tak ada view. Lepas tu kalau ikut kan memang rasa nak give up jugalah kan. Tapi kami just teruskan konsisten, yakin dan percaya yang result akan datang kan. Dan Alhamdulillah bila bulan ke-9 tu tiba-tiba ada satu video viral dan sampai ke sekarang lah dia bagi impact yang sangat besar lah dalam bisnes kami sekarang kan. Jadi itulah saya rasa kunci yang paling besar lah konsisten dan tak berputus asa tu lah. So daripada video viral tu, daripada situlah dapat customer? Ya, daripada satu video viral tu, lepas tu dia bagi impact lah dekat video-video yang lain. Lepas tu dia bagi macam satu momentum lah. Dan Alhamdulillah dia berterusan lah sampai ke sekarang ni. Boleh tak Iman cerita berapa follower sekarang ni dan apa video yang terviral tu? Sekarang dah 132,000 subscribers lah dekat YouTube. Dan daripada YouTube pun every month dapat income konsisten lebih kurang dalam RM2,000 sebulan, kira income yang YouTube bayar lah kan. Masa terima daripada YouTube duit itu tak termasuk leads dan customer yang kita dapat, of course lagi banyak lah kan. Jadi yang video yang viral tu ialah video cara kecilkan peha. Dalam cara kecilkan peha, start daripada satu video tu, lepas tu dia bagi momentum kat video-video lain. Tapi kalau macam katakanlah Mak Su ni tak reti nak edit-edit macam Iman, siapa nak suruh Cik Usop dia tahu ais batu dia je. Saya pun awal-awal tak reti juga masuk. Okay. Tapi lah kita percaya kita bukan fixed mindset kan, growth mindset kan. Kita boleh belajar lah kan. Jadi saya pun tengoklah kat YouTube macam mana cara nak buat, belajar lah. Kunci dia belajar lah kan. Dan Alhamdulillah saya rasa tak adalah susah sangat pun dan simple je sebenarnya. So Mak Su just ambil video, lepas tu Mak Su cakap okay, senaman makcik-makcik, contoh macam tu kan. Mak Su buat senaman sikit-sikit, buat wording, tulis konten sikit, post je dekat YouTube macam tu. Boleh macam tu. So kalau YouTube tu dia kena melintang. Dia kena melintang, vertical lah. Melintang. Okay, then tapi dia tak boleh lama sangat kan, nanti orang bosan pula ke macam mana? Biasa dalam 10 minit ke 15 minit macam tu lah, dia punya range yang ideal lah. So kalau macam ada kamera yang cantik, contohlah nanti Mak Su pergi beli kamera wah Mak Su kan, Mak Su nak beli kamera yang cantik yang ada nampak background dia kabur-kabur je belakang, kau boleh macam tu? Boleh je. Saya pun start dulu handphone lah. Oh, start pada handphone. Okay, handphone Nokia Mak Su boleh lah alright. Okay, Mak Su cubalah nanti Mak Su bagi Iman check Mak Su punya video tu nanti ya. Boleh Mak Su. InsyaAllah. Terima kasih kan bagi ilmu pagi ni.
So consistency ya sahabat. So Maksud doakan flow je dengan Maksud rasa ini salah satu tools Journey to President Team. So you all, untuk pengetahuan sahabat semua ya, Coach Iman dengan Coach Yana ni lagi sikit je jadi President Team. So mereka nanti dah whole image, maksud tahu kami ni geng-geng kan, kami ni selalu je dalam satu kelas Ustaz Man satu kelas dengan Coach Iman ni. Kami dari dulu dah whole image kan. Kami punya team, Coach Iman punya team pun abundance president team dekat dalam team ni, masya-Allah kan. Ya apa Ustaz? Ya Ana ada situ tu, dia tak nak timbul tu. Cuba dengar suara dia. Yana ada kat sebelah ni, dia dengar sekali. Masya-Allah kan. Serius, bila kita on momentum, kita highest energy, kita excited kan, then satu lagi tambahan, kita saling mendoakan antara satu sama lain, energi dia lain macam. That's why lah kan. So kita kena sentiasa bersemangat macam Iman share tadi kan. Consistency kita kena sama-sama lah konsisten. Apa yang patut kan. Nak tanya dengan Iman. Boleh Ustaz. Belum ni Iman tak berapa nak nampak sangat dalam Herbelah. Dia di sebalik tabir. Dia bekerja di Yaman Scanner tu pun di sebalik tabir tukar edit video Yana. Dia tak cakap. Jadi macam mana Iman boleh rasa macam now is the time untuk berada di hadapan. Sebab sebelum ni berminat untuk berada di belakang tabir. Boleh tak Iman cerita sikit jenis Iman? Ya betul. Saya ni jenis memang introvert, pemalu, dan biasanya memang saya biarkan Yana yang ni lah ke depan lah kan. Tapi itulah saya rasa Ramadan kali ni macam nak buat perubahan sikit lah kot kan. Nak improve lagi diri, nak itulah, nak improve diri lah. Itulah, jadi lebih ke hadapan, cuba untuk bercakap macam ni kan. Kan sebenarnya malu juga ni nak cakap tiba-tiba maksud petik macam ni. Alhamdulillah, Allah izinkan kan. Everything happens for a reason kan. Apa turning point yang buatkan Iman rasa now is the time? Turning point tak tahu nak cakap. Kerana dia suruh Iman fikir sendiri, dia tak nak cakap. Dia suruh tak tahulah Ustaz. Tak tahu rasa tiba-tiba rasa dalam hati ni rasa macam okay, why not now kan. Kita cuba untuk improve lagi lah diri ni kan. Dan saya nampak bila kita ke depan ni kita makin boleh improve lah diri kita ni kan. Macam ni Iman, ada di kalangan para suami, para lelaki di kalangan kita lagi, di kalangan Haji dan geng Herbelah kita ni, yang membiarkan para isteri mereka bekerja untuk menambah pendapatan keluarga, dan mereka hanya tak apa, saya backup di belakang saja. Sedangkan mereka tahu kalau mereka bekerja sama, kalau kita berdayung bersama, dia akan berjalan laju-maju ke hadapan. Tapi kalau dayung sebelah, dia berpusing sekitar itu. Jadi apa nasihat Iman kepada para suami ataupun pasangan? Mungkin suami buat, isteri tengok aja kan. Jadi kepada pasangan untuk support pasangan untuk terus berjaya dalam Herbelah. Okey, bagi saya kita bila suami isteri lah kan. Biasanya kita ada kelemahan dan kekuatan masing-masing lah kan. Jadi cuba tengok apa kekuatan yang kita boleh sebagai suami kita boleh bantu untuk majukan lagi bisnes kan. Macam saya nampak mungkin saya dari segi teknikal tu saya boleh lah kan. Untuk edit, untuk belajar edit, untuk belajar buat design, untuk belajar marketing macam FBS apa semua tu. Jadi kita tengok apa kekuatan yang kita ada yang kita boleh offer untuk majukan lagi sama-sama perniagaan ni. Jadi sayanglah memang kalau buat berdua tu sebenarnya lagi power kan. Sebab ada dua kepala, dua idea, dua energy. Dan dalam masa yang sama mungkin cabaran dia pun lebih besar kan. Kadang buat seorang ni ikut sekatilah nak buat macam mana kan. Tapi buat dua ni memang yelah dua-dua pun ada idea masing-masing apa semua. Tapi itulah belajar betul langsung dan juga fokus pada kekuatan masing-masing bukan pada kelemahan. Kadang kita macam sibuk cari point pula kan. Aku macam buat lebih, kau buat macam ni kan. Yang ni rasa macam patut ni kerja kau, ni kerja aku. Macam ada perselisihan kat situ kan. Jadi kita cuba sama-sama communicate better lah. InsyaAllah kalau lagi berdua tu lagi cepat, lagi maju, lagi
lagi power lah. Itu jawapan Iman. Terima kasih atas jawapan tu. Dan saya ada satu lagi persoalan yang saya tertanya-tanya. Yang saya tahu Iman dan Yana ni graduate daripada universiti luar negara. Dan bukan dalam bidang. Memang bidang sains, benda saya tak kata nak sebut kan. Dan memang luar negara tu universiti yang bukan biasa-biasa universiti. Tapi kenapa Iman tak nak bekerja, makan gaji dengan orang tetapi memilih untuk bekerja sendiri. Sedangkan bekerja sendiri ni kan bahaya kan, tak ada gaji macam mana Iman? Ya, betul. Betul, memang saya dengan Yana Yana graduate di UK, University of Sheffield, di engineering lah kan. Saya pula di University of Strasbourg di France. Kami berdua dapat scholarship lah daripada government. Jadi itulah kami start business waktu belajar. So kat situ pergi event memang nampak vision lah. Kita nampak future kita kan. Jadi saya nampak kalau waktu tu memang saya rasa kalau belajar overseas ni memang masa depan cerah lah kan. Jadi tapi bila hakikatnya bila kita dah grad apa semua, tengok kawan-kawan pun gaji sebenarnya sama je, overseas ke local ke, lebih kurang je kalau dah fresh grad kan. Tapi bila saya nampak dalam event Herbalife ni, nampak ada yang sebaya dengan saya waktu tu yang dah jana income 5 angka kan. Jadi benda tu buat kita rasa inspired. Dan tengok lifestyle lagi, flexibility daripada segi masa, tu benda tu lah yang membuatkan kami tertarik lah untuk betul-betul serius buat bisnes Herbalife ni. Masuk ada soalan? Itulah. Ataupun saya nak tanya satu lagi soalan. Apa nasihat Iman kepada para graduate sekarang ni ataupun kepada mak-mak yang ada anak-anak untuk masa depan mereka melihat ke arah Herbalife? Jadi itulah bagi saya nasihat. Memang potensi besar lah dalam Herbalife ni kan. Macam yang saya cakap tadi, dari segi kewangan, masa dan juga kesihatan kan. Jadi kalau ada anak-anak ke ataupun graduate yang berminat kan, macam jangan rasa takut dan rasa macam ni tak ada masa depan ke ataupun susah ke apa kan. Buat semua benda pun sebenarnya ada cabaran dan ada kesusahan kan. Tapi kalau buat Herbalife ni insya-Allah yang tiga-tiga tadi boleh dapat, dan juga selain tu personal development macam-macam lah. Dan kita belajar macam-macam benda lah, bukan daripada segi kewangan saja, tapi dari sudut-sudut lain pun sangat membantulah dalam kehidupan. Menarik Iman. Tadi saya suka perkataan personal development. Tapi sebelum pergi dekat perkataan personal development tu, boleh tak Iman share sikit berapalah average purata Iman yang tak termasuk 2,000 lebih yang YouTube bagi tu, sebagai galakan dan inspirasi kepada mak-mak yang mendengar dan kepada mak-mak yang ada anak-anak yang mendengar ni nanti. Mungkin tak ada rakaman tetapi at least diorang dapat inspirasi nak bercerita, nak terang kepada anak dengan baik bahawa this is the best platform yang ada atas muka bumi. Silakan Iman. Jadi Alhamdulillah sekarang ni purata pendapatan lebih kurang 30 ke 40 ribu lah sebulan kan. Jadi saya rasa kalau saya kerja kalau saya start kerja mungkin dah 10 tahun, tak pastilah boleh dapat kita income sebanyak kan. Tapi Alhamdulillah dengan Herbalife kami boleh menjana pendapatan purata sebanyak macam tu lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Ya, saya dengar. Bayangkan Masuk, Sofia, adik dengan kakak besok dengan Sufi akan jadi macam Iman dengan Yana. Masya-Allah, tabarakallah. Amin. Nak sangat. Okey, boleh tak saya nak tanya Iman pasal PDT? Amin. Amin. Ada kat suara macam lah kan. Pasal PDT, Personal Development Training. Dan apa pandangan Iman personal PDT dalam Herbalife? Jadi macam yang kita selalu dengar lah, kita punya income ni bergantung kepada pembangunan diri kita. Sebanyak mana kita membangunkan diri kita, semakin tinggilah income kita. Jadi memang sangat penting lah bagi saya kan. Sebab kalau dulu pun saya ni jenis memang tak berani tak berani nak cakap, tak berani banyak benda lah. Dan dari segi perangai tu pun mungkin tak adalah elok sangat kan. Banyaklah benda boleh improve. Jadi bila kita start membangunkan diri, belajar, jadi orang yang lebih positif, dan benda tu memang saya rasa sangat membantulah dalam membina perniagaan ni kan. Dan kita bukan saja nak membina, nak dapatkan kewangan kan, tapi apa yang lebih penting lah nak mencapai akhirat lah kan, yang macam kita dengar dalam kelas tadabbur apa semua kan. Dan
Saya benda tu sangat penting lah, sangat membantu lah. Apa komen Iman, 3 perkataan tentang kelas mengaji dan tadabbur ni? Sebab hari ni kami nampak Iman yang masuk petik tu. Uh, 3 perkataan. Maksudnya macam mana lah? Komen dari tulus hati ikhlas. 3 perkataan berkenaan kelas ngaji. Memang saya rasa sangat bagus lah. Sangat bagus. Perkataan. Okay, masuk ada soalan tu. Masya Allah, kan? Luar biasa. Saya nampak Iman cool. Okay, so Saya malu sikit lah. Segan lah tiba-tiba. tapi saya suka sebab kan kalau perasan dengan Maksu, kalau Maksu nak jadi macam Iman, nak jadi cool, Maksu tak boleh sebab kadang-kadang Maksu macam macam gitu-gitu, gini-gini, kan jadi cool. Macam mana Maksu nak jadi cool macam Iman Saya rasa saya nak jadi macam Maksu. Jadi macam bersahaja, menarik kan. Saya rasa yelah, kita kan boleh nak jadi orang yang macam Maksu lah, very positif kan. Jadi itulah. InsyaAllah. Okay, sama-sama kita percaya yang kita akan jadi jutawan pemurah yang bertakwa. So kita macam Iman kata tadi kan, be positive, belajar daripada sekarang. It's not easy, memang it's not easy kan, tapi ia mudah melakukan. So percaya pun untuk nak jadi presiden itu it's not easy untuk percaya kan. Tapi kalau Coach Iman, okay, saya dah nampak ada Coach Iman, dia dah nampak dah 15k, 20k, 30k dekat dalam tim Coach Yana Iman ni. Amin. Siapa percaya? Boleh pinjam tangan Maksud. Siapa percaya? Percaya kena besar. Okay? Amin, amin ya rabbal alamin. Okay? Bukan je Coach Yana Iman, kita semua pun boleh. Daripada sekarang ni lah kita kena letak percaya. Memang kita tak nampak macam syurga dengan neraka. Memang kita tak nampak syurga tu macam mana, betul kita tak dapat rasa. Tapi kita percaya semua kita menuju ke semua nak masuk syurga. Kita kena believe that. Okay? InsyaAllah. So, yang sahabat yang lain, siapa ada handphone Nokia yang ada kamera, boleh teruskan belajar nak buat YouTube. So nanti you all boleh update dengan Coach Iman. Betul ke macam ni? Gitu kan. Nanti you all boleh, nanti kalau kita panggil Coach Iman kan, tengok kita punya okay. Nanti masuk kelas ngaji, nanti kita ada workshop, nanti Coach Iman akan tengok kita punya okay, ni daripada handphone Nokia, ni daripada handphone iPhone, gitu kan. So insyaAllah nanti Coach Iman boleh tegur nanti kan macam mana nak betulkan. Sebab kadang-kadang writing yang dekat content tu pun mungkin warna suram je, dia kena warna striking, betul kan Iman macam tu? Ya betul. Dia kena highlightkan sikit kan. So okay, tak apalah, kita belajar kan, sama-sama belajar. So kalau ikutkan Iman sekarang ni, pendapat Iman, mana yang paling power sekarang ni? Facebook ke, Twitter ke, Instagram ke, YouTube ke, untuk nak dapatkan ramai customer? Okey, sejujurnya lah bagi saya lah, saya rasa sebenarnya platform yang mana kita betul-betul fokus buat dengan betul-betul tu yang terbaik. Tak kisahlah sebenarnya Facebook ke, YouTube ke, macam sekarang TikTok ke, ataupun yang sekarang Instagram kan. Semua boleh berjaya, tapi dengan syarat kalau kita bagi 100% punya komitmen, insyaAllah mesti boleh. Tapi dia kena fokus satu je. Kalau TikTok je ke macam mana? Tak semestinya. Cuma bila buat tu kena buat dengan bersungguh-sungguh lah. Kalau nak buat 2 ke 3 ke, buat lah, tapi bersungguh-sungguh kan. Bagi semuanya 100% punya komitmen. InsyaAllah mesti boleh. InsyaAllah. Okay. Alhamdulillah terjawab semua sahabat. Very advance tu Masuk, sebab saya tengok jawapan Iman ni macam jawapan Bill Gates. Is the best time to invest. Bill Gates jawab apa? The best time is at the right time. Kata Bill Gates, tu jutawan kan. Tapi bila Iman jawab, apa platform yang terbaik untuk media sosial, platform yang terbaik bagi Iman sejujurnya ialah platform yang kita boleh bagi yang terbaik
yang 100% fokus kepada platform tersebut, dan memang saya nampak ini jutawan masa depan. Memang amazing genius. InsyaAllah ya. Sahabat, seorang kedua orang ada apa-apa nak tanya? Mak Su boleh buka soalan untuk Coach Iman. Ada sesiapa nak tanya ke? Ustaz Salahuddin ke? Ustaz Fuad ke? Cheryl ke? Okay, mulakan. Assalamualaikum Ayah Iman. Kak Ida di sini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Yang inilah yang sebenarnya impian Kak Ida kan bila tengok anak-anak muda ni. Kan? Tapi ramai yang tak nampak Iman kan. Boleh Iman berkongsi sikit turning point Iman yang tadi dipahamkan, memang kita dengar tadi Iman nampak wahal Iman kalau ikutkan education ni memang high level punya education, tapi boleh buat pilihan untuk buat dalam Herbalife kan. Tapi mesti ada satu spot yang terbuka hati Iman untuk nak buat Herbalife ni. Siapakah gerangan orang yang mungkin ada satu yang terspot kepada Iman. Boleh berkongsi sikit ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa saya punya turning point tu waktu supervisor Akademi Bali lah, tahun 2011 rasanya waktu tu. Dan kebetulan waktu tu memang saya pun decide nak kahwin kan. Jadi bila kita decide nak kahwin ni, dia macam satu perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kan. Jadi waktu tu memang saya rasa okay, now is the time to get serious lah with my life kan. Lepas tu pergi pula supervisor Akademi Bali tu, kat situ memang macam-macam saya nampak kan. Jadi kat situ bila balik daripada tu memang betul-betul decide lah, okay, I have to be serious with my life. Waktu tu lah. Terima kasih Iman. Maksudnya event sangat-sangat membantu dan sangat-sangat kadang-kadang ada ramai yang tak nak pergi event. Tapi Iman dapat satu turning point pada event. Betul? Betul, kat event. Alhamdulillah. Terima kasih. Maksudnya memang kita lagu mana pun, orang lagu mana pun, just kita bawa je masuk dalam event, kita tak tahu bila jetikan yang Allah nak bagi kepada seseorang tu. Setuju? Ya. Terima kasih Iman. InsyaAllah, bangga sangat Iman. InsyaAllah Kak Ida doakan semoga impian apa yang Iman hajatkan tercapai. Maksudnya dalam bulan Ramadan ni, insyaAllah. Amin. Saya perasan bila Kak Ida tanya Iman macam ni, sebab anak Kak Ida, yes, dia memang pakar dalam editing, dan dia pun dia ambil gambar video kahwin, bertunang dan apa-apa acara lain. Lepas tu dia edit, dia ada komputer yang besar, dia ada LCD, dia ada CPU yang saya rasa lebih daripada 10,000 harga dia. Betul ya Kak Ida? Betul maksudnya memang wajib pada Kak untuk masukkan anak Kak dalam event, terutama event kita yang akan datang ni, MDW dan Extravaganza kan. Sebab kadang-kadang kita sebagai ibu, kita cerita, dia orang tak dengar kan. Maksudnya memang kena masuk. Tapi dah kalau dia orang kata dia orang tak minat, dia nak kerja macam mana? Dia macam ni maksud kan. Sebab tadi Iman dah cerita, dia dapat benda tu dalam event kan. Nak tak nak pun kita letaklah, sebab sekarang event dalam online, kita gunalah psikologi kita untuk duduk bersama-sama, gunalah cara macam mana pun untuk dia orang dapat dengar. Kita tak tahu daripada speaker mana yang terbuka hati dia orang ni untuk dah nampak lebih luas benda ni kan, Herbalife ni, insyaAllah. Saya nampak dah kan, adik nanti tengok masuk MDW ke Extravaganza tu, dia akan jadi macam millennial team Iman, insyaAllah. Amin, insyaAllah. So yelah, dah lah dia lelaki dah sama dah dengan Iman kan.
So maknya pula attitude Presiden Tin lah, Masya Allah kan. Sebab tengok Iman ni memang malu. Tengok cara kita tahu. Macam anak Adik kita Hafiz memang pun pemalu tak pemalu ada orangnya. Adik Hafiz tu pemalu juga orangnya. Tapi saya tengok video-video dia dekat Instagram hebat-hebat. Adik Hafiz boleh jadi macam Iman. InsyaAllah. Dia boleh jadi YouTuber. Dia dah tulis lah 3 nama anak-anak kita tadi. Bila Iman duk cerita, ya Allah, gitu kan, sebut satu-satu, wahai anakku Nur Farhai binti Jasmani, apa semua tambahnya Muhammad Hafizuddin Hamzi. Tadi tuliskan bila Iman duk cakap tu kan, kita sebagai seorang ibu kan, kita doa yang terbaik, kita nak bagi yang terbaik, sebab kita nampak benda ni yang terbaik dalam masa sekarang ni kan. Bukan sekarang, kita dah tahu dah lebih pada 40 tahun kan. Company mana kita nak cari lagi? Dah tu nombor 1 di dunia. Kenapa kita nak sehati benda ni kan? Dah ada depan tapi betul lah sebab tak nampak. Di situ bila Iman tadi bagi tahu turning point dia memang dapat dekat training supervisor tu. Maksudnya dekat event, tambah dekat Bali pula tu kan. Allahu Akbar. Terima kasih. Mungkin saya dah bagi peluang pada orang lain untuk tanya. Kalau ikutkan nak tanya memang tanya banyak kan. Thank you so much Kak Aida. Okay, lagi seorang. Lepas tu kita nak tutup, kita nak masuk bilik sebelah. Sahabat kita dari Greek Ain tu, dia ada soal kat sini, berapa jam sehari pegang phone? Berapa jam sehari pegang phone? Dia tulis dekat chat situ. Dia tanya Iman. Ain yang dari Greek tu. Kan hari tu kita nak contact dia kan, dia dah keluar. Oh, dia tanya siapa? Tanya saya ke? Dia tanya Iman ke? Tanya Coach Iman, ya. Tak kira lah pula berapa jam saya pegang phone. Tapi kalau untuk kerja tu rasa tak ada lah lama pun, mungkin 3-4 jam je kot. Mungkin lah kan, total kita gunakan untuk kerja kan. Phone tu pejabat. Saya nak tanya Iman pakai phone apa? Saya iPhone lama je. iPhone. Betul lah anak-anak muda memang suka iPhone kan. Betul kan? Bukan Nokia, maksudnya iPhone lah. Anak-anak kan memang iPhone. Kalau Maksud tak nak Samsung tu saya. Masuk, saya ada soalan Masuk, boleh tanya ke Coach Iman? Walaupun saya persilakan dapat peluang jumpa Coach Iman banyak kali, alhamdulillah syukur. Tapi nak tanya jugalah tengok ujung-ujung kalinya di interview dengan Maksud kat sini. Saya dah boleh agak dah kena petik Coach Iman pagi ni. Dah boleh rasa dah. Coach Iman, untuk yang mendapatkan income yang yang dibayar secara berterusan daripada YouTube tu, dia based on followers ke ataupun based on apa sebenarnya? Dia punya algoritma dia membayar tu. Bolehlah aku bagi motivasi kat kita orang ni nak. Dia based on view. Berapa banyak view dalam masa sebulan tu kan dekat video-video kita, tak kisah daripada video yang lama ke apa, total view tu dia akan bagi income. Dia average yang saya tengok 1,000 views lebih kurang $1 lah macam tu. Oh, masya-Allah. Jadi memang boleh lah jadi konten konten punya provider. Macam ni maksudnya kalau kita buat benda yang bagus, memang boleh jadi profession yang awesome juga Sambil nak tunggu dapatkan NC dan sebagainya, masya-Allah. Tapi income yang dapat daripada NC lagi banyak lah setakat ni. Of course. Tapi okey lah dia tepi macam tu kan. Siapa nak bagi? Boleh cover kos-kos marketing apa semua kan. Yes. Boleh lah invest video kamera, handphone, apa gadget. Maksudnya, maksud Iman cakap tadi kos untuk marketing tu, marketing untuk di Facebook. Macam kita ada buat PR untuk IG kan. Okey. Kat situ lah. Dia panggil macam ni marketing duit tepi. Terbaik sangat. Duit tengah, duit sebelah. Main stream dia 30,000, 40,000 average. Dan 2,000 yang kiri kanan ni 2,000, kadang 3,000, kadang 4,000 duit daripada YouTube. Based on view, mana 1,000 view $1. Memang view dia power lah. Dia dapat power lah. 1,000 view.
Jadi biasalah bila berada movie dia tengok dia punya subscriber pun 132,000 macam Ustaz apa ni Falah punya tu 136,000 IG kan. Tapi di Instagram lain sikit algoritma dia Ustaz Fan. Benda lain. Sebab yang tu YouTube memang untuk video sahaja. Yes. YouTube saya pun nak kena buat juga tu insyaAllah. Yes. Tapi ada satu benda yang luar biasa tentang Coach Yana ni kan. Dia ada certification. Power dia. Tengok dia punya background dia. Kan Coach Iman kan? Sertifikat apa? Certification on nutrition lah. Fitness trainer punya certificate. Oh. Ya, apa semua. So maksudnya kena upgrade diri lah tu. Kalau maksud tak ada benda tu macam mana? Apa maksud? Cuba je post maksud. Tapi maksudnya credibility dia lah untuk bercakap tentang nutrition tu ada. Sebab dia memang certified. Maksud tak ada pun executive president team ada. Cukup. Tak ada masalah maksud. Dah lepas. Kita orang je yang belum PT lagi ni. Itulah. Tak ada pun benda-benda tu okey je sebenarnya kan. Tapi benda tu semua just extra lah. Kita nak ilmu lebih apa semua kan. Kita pergilah belajar ambil ni semua kan. Ambil cert. Tapi tak ada pun. Saya rasa semua presiden team tak ada pun cert apa semua ni kan. Boleh je jadi presiden team kan. Nanti Yana Iman boleh tengok Maksu punya YouTube Suhana_Mazuki. Nanti Iman boleh komen dekat Maksu patut apa, sebab Maksu rasa Maksu main letak je yang menegak pun Maksu hantar, yang melintang, lepas tu gambar blur-blur pun ada. Jadi Maksu rasa dia kena gambar yang cantik. Yelah, kena effort sikit je lah kan, kena cantik semua. Nanti saya tengok. Nanti Iman tengok, nanti Iman belajar Maksu sikit. Nak belajar Maksu ada dia tepik dekat ruang chat kita, kursus yang percuma, dan boleh petik dan klik link kat situ untuk belajar jadi YouTuber. InsyaAllah. Terima kasih dia untuk share yang bagus ni. Kita boleh belajar daripada situ lah. Okay. InsyaAllah, tabarakallah, alhamdulillah, thank you Allah bagi ruang, bagi ilham untuk petik Coach Iman, dan ramai yang excited kan nak belajar istiqomah ni, konsisten. Tak kira lah you all buat YouTube ke, Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, Iman kata kena konsisten. InsyaAllah kita akan dapat diamond, ramai diamond daripada posting kita yang macam tu kan, InsyaAllah. Okay. So PT Salahuddin, ada apa-apa nak tanya last? Dah rasa dah dapat jawapan dah. Dah dapat jawapan dah, Masya Allah. Okay, kan? Maksud selalu je satu kelas dengan Coach Iman dengan Coach Yana ni, diorang ni, untuk pengetahuan you all, diorang ni sabar dan always strong. That's why flow je. That's why sampai masa layak, Allah izinkan kita akan dapat abundance diamond, abundance president team dekat dalam team kita. Sabar je. Sabar je. Keep on moving. Be strong. Mendoakan antara satu sama lain. Percaya je. Buat je baik. Kita dah tahu dah Allah tu maha baik kan. So Allah suka kita kalau kita teruskan kebaikan kita ni. Jom kita cari redha Allah. Jom kita buat baik. InsyaAllah. Okay? Alhamdulillah. Maksud. Ya. Wakil rasa semua nak dengar sepatah dua daripada Yana. Yana dia dalam Mega. Boleh Yana. Kaedah nak dengar suara Yana ke? Ya, sepatah dua je Yana. Sepatah dua je. Coach Yana ada je dekat dalam YouTube. Alhamdulillah, Masya Allah. Malu. Allah kah? Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada adik dekat sebelah. Nak cakap apa ni? Dan nak bagilah sepatah dua kata semangat untuk adik-adik kami, makcik-makcik, kakak, seluruh rumah kan. Terima kasih kepada semua inilah love lines kan, sahabat
dalam Herbalife ni dia pelik kan, dia pasal Ali pun. Tapi somehow kita rasa kita connected lah to each other kan. So saya rasa insyaAllah kita saling mendoakan each other dan kita apa-apa yang kita buat pun, kita buat tu sebab kita nak please Allah, bukan nak please people. Dan tak ada, saya selalu cakap lah perkataan ni dalam YouTube, tak ada orang yang gagal, yang ada adalah orang yang give up. So the opposite of success ni bukannya gagal, tapi the opposite of success adalah bila kita give up. Kalau nak ikutkan, kami dah kira guna, macam saya start dulu sebab saya guna masa lepas student kan, so bila kahwin kita orang buat sama-sama. So kalau ikutkan dah 15 tahun lah menggunakan nutrition and dah start buat Herbalife semua kan. So it's easy to compare ourselves dengan orang lain. Oh alamak Mak Su macam dah breast-team lah. Ada orang yang lebih start lambat dah breast-team lah apalah semua kan. Yang paling penting kita show up every single time. Tak kisahlah bila masa dia sampai, Allah akan izinkan. So apa sahaja, di mana sahaja position anda, supervisor ke, senior consultant ke, world team ke, tak kisah dah berapa tahun ke apa ke, the most important thing kita show up every single time. Okay, sebab itu menunjukkan kita kita berani untuk orang kata tak give up. Kita keep on going and going and going, insyaAllah. Itu je lah kot. InsyaAllah. Dan siapa rasa best boleh bagi love? Masya Allah. Dapat rasa. Thank you so much. Semua pun terinspirasi dengan Coach Iman dan Coach Yana. And thank you so much Yana bersama selalu juga beri tunjuk ajar dekat anak-anak Mak Su, dekat Putrajaya, Cyberjaya tu, Masya Allah kan. InsyaAllah. Siapa rasa macam mana? Alhamdulillah, terima kasih semua atas kita saling inspire each other. Mungkin ada benda yang anak-anak Mak Su dekat sini belajar, tapi sebenarnya ramai juga kita punya team pun belajar daripada kelas tadabbur kan. So kita saling inspire each other. So alhamdulillah lah, ni salah satu kesyukuran yang besar dalam Herbalife ni, iaitu kita ada circle yang best ni. So alhamdulillah, thank you semua. Ya betul, alhamdulillah kan. Siapa rasa higher energy pagi ni? Boleh pinjam tangan. Siapa rasa best sangat boleh bagi love kecil. Rasa sangat Mak Su. Rasa kan? Yes, setuju. Ini highest energy ni kita Ramadan ni kedua ni. Bertenaga walaupun berpuasa ni, Masya Allah. Mana datangnya energy yang luar biasa macam ni, semangat yang luar biasa macam ni kan. Rasa macam Mak Su boleh je ikut coach exercise aerobik kan. You all janganlah exercise cara yang betul kan. Tak ada masalah kalau orang kata slow ke kan. InsyaAllah. Okay, Yana boleh Mak Su tahu YouTube Yana atas nama apa? Yaman ke? Alah, Mak Su ni tak subscribe lagi lah maksudnya. Dah, tapi maksud tak dah. Nama dia The Yaman. The Yaman. D-E The? The. Itu lain. Itu The. The THEYAMAN. Yaman. Itulah maksud nak cakap ni tadi. Maksud cakap ni tadi. The Yaman channel, okay? Boleh subscribe Don't forget to subscribe. InsyaAllah. Nanti Yana pun boleh tengok Mak Su punya YouTube Suhana_Mazuki. Wah, ni nanti kita berlawan lah ni. Mak Su nak belajar lah juga nanti kan. Kita kena belajar lah kan. Apa yang patut kan, tak biasa buat. InsyaAllah. Yang penting istiqamah, Coach Iman cakap tadi. Istiqamah kan. So sekarang ni Yana tak ada buka aerobik lagi dekat luar, offline? Tak ada. Pencen dah masuk. Pencen lah. Bila dah start anak dah 5 orang, agak
challenging sikit lah nak pergi ke studio apa semua kan. So saya dah jual dah fitness studio tu. So saya fokus online tapi masih adalah cert tu. Maksudnya kalau hari tu ada je dekat rumah. Sekarang ni mungkin lepas raya ada kot kita nak start nak buat dekat community Putrajaya. Dekat dalam Dewan untuk ladies kita nak buat lah. Tapi bukanlah kalau dulu ada regular lah setiap minggu tu ada. Sekarang ni kita buat special occasion je. So semalam petang Coach Iman dia ada buat dekat YouTube tu live workout. So sekarang ni kalau workout yang public mostly Iman lah yang buat. Oh, okay. Okay, nanti masa nak buat jugalah workout. Maksud lagi terror water rafting semua. Masya Allah. Oh, water rafting tu pun boleh masuk dalam YouTube maksud kan? Oh, mesti lah. So letup nanti. Macam tu. Okay, faham. Okay, sahabat semua, you all kan semua naik water rafting. Ambil berapa minit? 10 minit kan? 10 minit. 10 minit, lepas tu you all tulis situ. Kalau saya boleh, anda pun boleh water rafting. So kalau nak jadi macam saya, amalkan healthy active lifestyle, join group coaching semua tu. Itu tak boleh dah cakap group coaching je tu kan. Dia macam yang kami perasan kami buat try and error kan. Kalau konten-konten yang lifestyle, maksudnya yang macam kami ada buat video vacation, lepas tu video kami tunjuk yang kami pregnant lah apalah semua kan. So video-video yang lifestyle ni sebelum kita punya subscriber tu ramai, orang tak kisah sangat pun. Orang rasa macam okay fine lah, itu life awak kan, apa value yang saya dapat. So pada awal ni banyakkan benda yang value yang orang rasa kita bercakap untuk mereka, bukan kita bercakap macam saya nak tunjuk live saya apa. Macam tu. So, kalau untuk YouTube ni yang kami perasan kita kena banyak bagi value dulu. Apabila kita punya subscriber tu dah meningkat, barulah nanti orang sendiri akan tanya, ya awak buat apa sebenarnya? Macam tu kan. So daripada situ yang mana yang raving fan tu dia akan tengoklah video-video lifestyle. So pada awal ni jangan banyak sangat lah. Yang lifestyle tu boleh, cuma dia mungkin tak tingkat subscriber ke tak meningkat lah. So banyakkan value dulu. Contohnya macam boleh buat water rafting tu macam okay, macam mana saya macam mana kita nak hadapi nak break the fear, contohnya melalui aktiviti water rafting. So kita cerita pasal break the fear, tapi sebenarnya kita nak tunjuklah salah satu aktiviti dia tu adalah water rafting. Contoh macam tu lah. So kena belajar ni edit gambar dalam water rafting tu. Betul ada timbul seketul muka Maksu pakai baju kuning ke kan, betul ada macam awal larat pula dekat tu gambar Maksu tu, kena belajar tu kan. Masya Allah kan. Okay. Faham. So nanti Maksu buat cara goreng telur dadah gitu kan. Yes, saya mesti tengok tu kan. Okay. So buat nanti yang nak tengok. Okay. InsyaAllah. Okay, sahabat semua, highest energy, Alhamdulillah ya. Semuanya dah ilham ni Allah yang bagi kat kita, dan selalulah berdoa kan, apa yang kita nak kan, apa yang kita kadang-kadang kita duduk saja, kita duduk solat 5 waktu, lepas tu kita duduk terfikir apa lagi yang kita nak dapat idea ke, apa lagi yang patut ini, macam mana kita nak dapatkan customer, macam mana kita nak dapat 3 pin tukar dalam satu tahun ni, kita nak tukar 3 pin, macam mana kita nak qualify VIP Hokkaido nanti ni. Semua orang boleh. Kalau you tak set, you tak hold image daripada sekarang, you tak bermimpi, you tak tampal you punya impian, betul ya Nay? Dia kena tampal impian kita tu, apa nak pergi Hokkaido as a VIP, betul ya Nay? Macam tu ya? Betul Maksud. Kena ada niat ya. Bila kita niat tu kita fokus. Allah bagi ilham. Kalau kita tak berkehendak, jadi kita pun kita akan buntu. InsyaAllah bila kita berkehendak, Allah pun akan ilhamkan jalan. Thank you so much Coach. Mereka pun akan dapat abundance president dekat dalam tim mereka. Okay, thank you so much. Okay, kita tutup majlis ilmu kita pada hari ini. Kita jemput kita punya presiden tim Salahuddin. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Coach. So, terima kasih Masuk tolong doakan saya. Okay. InsyaAllah kita sama-sama bacakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم ذرياتنا وسلم أمهاتنا وسلم آبائنا وسلم أزواجنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عيبا إلا سترته ولا مسكينا أو فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وأنت أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Jiwaku, kau sungguh hati
mohon usah pergi. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustazah, terima kasih Masuk. Terima kasih